sebelum nak cerita lebih lanjut, saya nak cerita sikit lah tentang manakib biodata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bagaimana dia mendapat gelaran Asy-Syafi'i. Nama dia Muhammad bin Idris. Sampailah datuknya yang bernama Syafi'. Muhammad bin Idris sampai datuknya yang bernama Syafi'. Jadi kenapa dia dinisbahkan namanya dengan Imam Syafi'i? Kenapa tak Imam Muhammad sedangkan nama dia Muhammad bin Idris? Dan panggilan daripada Imam Malik kepada Imam Syafi'i ialah ya benar Idris. Wahai apa nama anak Idris lah. Jadi kerana Syafi' merupakan sahabat Nabi. Datuk dia merupakan sahabat Nabi. Maka dinisbahkan nama Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i kerana Imam Syafi'i nak mengambil barakah mata yang pernah memandang wajah Nabi SAW. Jadi dia ambil nama Tok Wan dia bubuh dekat nama dia, laqab ataupun kita sebut bahasa kunyah lah. Kan bukan laqab, bukan kunyah, laqab. Jadi melaqabkan namanya dengan nama Imam Syafi'i kerana mengambil barakah mata sahabat Nabi yang pernah memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama. Jadi secara kronologi Imam Syafi'i ini dilahirkan di Ghazah pada tahun 150 Hijrah. Jadi ada dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut mafhumnya beginilah, akan lahir 100 tahun lepas daripada ni seseorang yang akan memperbaharui agama. Maksudnya akan menjadi pejuang kepada agama. Maka para ulama telah mengkaji hadis tersebut dan menyatakan bahawasanya selepas daripada kewafatan Rasulullah maka lahirlah al-Imamuna Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lahir, maka wafatnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i ini masya-Allah tabarakallah, dia dilahirkan di Ghazah, Palestin. Kemudian ibu dia berhasrat untuk menjadikan Imam Syafi'i ini salah seorang daripada kalangan alim ulama. Imam Syafi'i duduk dalam perut mak dia 2 tahun. 2 tahun dalam perut mak dia baru dia keluar. Kita 9 bulan 10 hari. Imam Syafi'i duduk 2 tahun dalam perut mak. Ada ulama menyatakan bahawasanya lagi lama seorang budak duduk dalam perut mak dia, lagi berkembang otaknya. Jadi kita zaman kita tak buat gitulah. Baik, khair. Jadi dibesarkan di Ghazah, Palestin, kemudian mak dia berpindah ke Mekah. Berpindah ke Mekah tak lain tak bukan sebab nak menjadikan Imam Syafi'i ini salah seorang daripada alim ulama. Sebab dekat Mekah ada satu perkampungan yang mana perkampungan tu dikenali dengan ilmu bahasa Arab, ilmu sastra. Jadi maka berpindahlah ke satu tempat namanya Bani Huzail. Di Bani Huzail tu, sampai di Bani Huzail tu Imam Syafi'i belajar ilmu sastra, belajar ilmu bahasa Arab dan macam-macam ilmu dia belajar kat sana. Macam-macam ilmu dia belajar kat sana. Maka masya-Allah tabarakallah, kemuliaan tersebut Allah Taala angkat martabatnya. Pada umurnya 9 tahun dia mula membaca Al-Quran dan dia khatam Quran dalam tempoh 18 hari sahaja. 18 hari saja khatam Quran. Kemudian dia pun berpindahlah daripada Mekah nak ke Madinah tu. Dalam tempoh perjalanan Mekah nak ke Madinah tu dia minta kawan dia. Sebab apa? Sebab dia nak mengaji dengan Imam Malik. Jadi bila nak mengaji dengan Imam Malik maka tak dapat tidak, dia kena ada teman. Maka dia ajak teman dia nak pergi mengaji dengan Imam Malik di Madinah. Dalam perjalanan tu dia sempat khatam 18 kali Quran juga, seperti mana disebut oleh guru kami Dr. Fatihi Jazi. 18 kali khatam Quran daripada Mekah ke Madinah. Dia tak boleh masuk. Jadi dalam tempoh sampai ke Madinah maka dia pun menjadikan Imam Malik sebagai guru dia. Panjang lagi lah cerita dia. Jadi selepas daripada Madinah dia berpindah ke Baghdad. Baghdad, Iraq, mengaji dengan anak murid Imam Abu Hanifah dan dia belajar juga ilmu tafsir dengan ulama Syiah. Jadi alimnya Imam Syafi'i ilmu tafsir dengan ulama Syiah. Jadi khair, selepas selesainya Imam Syafi'i belajar di Baghdad, Iraq, kemudian dapat juga panggilan untuk dia datang ke Mesir. Jadi dia datang ke Mesir. Dalam perjalanan daripada Baghdad nak ke Mesir tu dia singgah di satu tempat dekat Yaman. Katanya Sana'a, kalau tak silap saya lah. Belajar dan dia di sana dibuat satu madrasah dan antara anak murid dia ada Muhajir. Yang baru ni kan, Imam Muhajir. Imam Muhajir adalah anak murid pada Imam Syafi'i. Kemudian selepas buka madrasah di sebulan ke lebih, kemudian dia pun berpindah ke Mesir selama tempoh 5 tahun, kemudian dia wafat di sini. Jadi itu kronologi kehidupan Imam Syafi'i lah. Jadi Imam Syafi'i ini masya-Allah tabarakallah, dia sangat menitipkan soal adab dan juga orang yang menyampaikan kepadanya ilmu. Adab dia dengan ilmu dan adab orang yang menyampaikan kepada dia ilmu. Adab dia dengan ilmu dia jaga sungguh. Kan bagaimana dia nak buka helaian kertas pun tanpa dengar bunyi. Dia duduk depan guru dia tak pernah menguak.
Dia duduk depan guru dia tak pernah memberikan sesuatu yang boleh mengalihkan konsentrasi guru dia lah. Maksudnya kalau macam dia bersin, guru dia maksudnya guru dia hilang konsentrasi, maka dia tak akan buat benda tersebut. Main pen, goyang tangan, kepok jari. Jadi bukan perbuatan Imam Syafi'i lah untuk mengalihkan perhatian guru dia. Kalau dia duduk depan guru dia pula, dia tak akan lunjurkan kaki. Kalau guru dia, rumah guru dia sana ada berlapis-lapis bangunan, dia tahu rumah guru dia tu depan dia, dia tak akan lunjurkan kaki. Sebab apa? Sebab menghormati guru dia. Bila dia duduk depan guru dia, dia tak akan bercakap, melainkan bertanya soalan yang boleh beri manfaat kepada dia dan kepada umat. Tak nak sembang-sembang kosong. Ustaz suka makan apa? Minuman apa kegemaran? Dia takkan sembang benda gitu. Dia akan tanya benda yang boleh memberi manfaat pada dia dan manfaat pada umat. Khususnya manfaat tadi ni manfaat kepada umat. Itu yang pertama. Kehebatan Imam Syafi'i. Yang keduanya, dia jaga makan. Dia tak makan benda syubhat. Dia hanya makan makanan yang mak dia sedia je. Kalau kata mak dia tak hantar makan, dia puasa. Kalau mak dia kirim makan, baru dia makan. Bila dia makan, dia hanya makan dekat 3 tempat yang mulia. Yang pertama, dia akan makan makanan yang mak dia kirim. Yang kedua, dia akan makan dekat tempat orang-orang soleh, yang mana dia kena pakai orang soleh. Yang ketiga, dia hanya makan makanan yang guru dia sedia. Imam Malik kata, mai lah rumah makan nasi semua. Jadi dia pergi rumah Imam Malik, dia makan sungguh. Sebab apa? Dia tahu dah, takkanlah Imam Malik, takkanlah keluarga Imam Malik nak berikan makan kepada Imam Malik makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang syubhat. Jadi bila dia tahu makanan tu makanan yang berfaedah, dia makan sungguh. Jadi itulah keutamaan yang menjadikan Imam Syafi'i ini sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Itu khalas berkaitan dengan benda tu. Bagi kita naik sikit je tu. Nampak tu atas tu? Oh, ada. Sebenarnya atas kubah dia mestilah bulan dan bintang menjadi saksi. Tapi ini kapal dan juga bulan. Apa simbolik? Sebenarnya kalau bintang dan bulan kita nampaklah dia lambang keislaman sikit kan. Lautan ilmu. Tapi diletakkan kapal saja adalah simbolik kepada luasnya ilmu Imam Syafi'i dan berkembangnya ilmu Imam Syafi'i. Jadi seolah-olah kapal tersebut diletakkan di atas lautan, maka kapal tadi ni bergerak seiring dengan bergeraknya ilmu Imam Syafi'i. Itu satu, simbolik diletakkan kapal dan juga bulan di atas tu. Yang kedua, zaman dulu whiskers, kita nampak kucing, kita beri makan kat kucing. Kadang-kadang orang bawa rumput bagi makan kat lembu. Tapi di sini menggunakan satu platform yang lain, mereka letak dedak burung. Jadi mana-mana burung yang hinggap atas tu, dia akan makan. Jadi ini memberikan makan kepada burung. Itu salah satu daripada sebab dia buat bentuk kapal ni lah. Masya-Allah, itu pun. Dalam ni juga ada satu tiang. Tiang tempat sandak Imam Syafi'i. Tiang sandaran Imam Syafi'i. Suatu ketika dulu Imam Syafi'i masa duduk di sini 5 tahun, dia mengajar di masjid Sayyidina Amru Al-As. Mengajar di situ. Kemudian nak jadikan cerita, Imam Syafi'i wafat. Bila Imam Syafi'i wafat, tiba-tiba Tok Siak dengar satu bunyi teriakan, menangis dalam masjid. Cari-cari rupanya tiang tadi. Maka bila mana dimusyawarahkan, tiang tersebut kena angkat, ubah letak dalam sebelah makam Imam Syafi'i. Maka bila diletak, barulah tiang tadi berhenti daripada menangis. Berhenti menangis sebab apa? Sebab duduk berdekatan dengan jasad Imam Syafi'i. Kerana apa menangis? Kerana rindukan sandaran daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan ahli keluarga, bukan ahli bait Nabi SAW. Tapi Imam Syafi'i adalah mereka yang bersambung sanad dengan datuk baginda Nabi SAW. Kata ulama, kita dah dapat dah ni. Kata ulama, datang Mesir, kalau tak sempat nak ziarah semua makam di Mesir, 5 makam kena dapat. Yang pertama, Sayyidina Husin. Dapat tak? Alhamdulillah. Yang kedua disebut sebagai Sayyidah Zainab. Tu mungkin kita tengok sempat atau tak sempat. InsyaAllah sempat, insyaAllah. Cuma kenangan tak ada lah, insyaAllah. Itu yang kedua. Yang ketiga, makam Sayyidah Nafisah. Yang keempat, makam Imam Syafi'i. Yang kelima, makam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. 5 makam ni adalah pesanan daripada ayah kepada Imam Ahmad As-Siddiq Al-Ghumari, iaitu ayahnya nama Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Jadi tak apalah, ala kuliah kita dapat 2 makam daripada 5 makam yang disebut. Yang pertama Sayyidina Husain, yang kedua Imam Syafi'i. Jadilah kan, kurang-kurang kita ziarah juga, moga-moga kita dapat keberkatan dan doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kita ziarah orang-orang yang hampir dan takarrub kepada Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ni juga ada kesan tapak kira Rasulullah. Ada kesan tapak kira Rasulullah. Kita tak dapat peluang masuk. InsyaAllah nanti insyaAllah ada peluang kita masuk insyaAllah. Ujung tak boleh. Kalau bagi duit boleh tak mau. Silakan. Ya, cuba. Abi ni bus mungkin yang. Ada ke pasal apa ni?
Makam sih. Sangat dahsyat ilmu pada zaman dahulu. Tak berubah pun makbul. Allah Tak payah rezeki masuk pun kita, makbul. sudut keturunan kita dan diri kita sendiri Dia kata salah seperti kalau bukanya makam Imam Sayyidina Husain, maka bukalah makam Imam Syafi'i. Bukanya makam dan juga masjid Sayyidah Zainab, maka bukalah makam Imam Syafi'i. Maksudnya semua makam tak dapat buka. Semua makam tak dibuka. Kita tengah buat live lah. So dia tanya tak boleh masuk. boleh Maknanya masuk. begitulah. Seadil. Sebab Oh, corona sebab lah. corona. Tak buka tu sebab corona. Corona diriku begitu berharga. Jadi kalau kata dibuka yang utamanya Sayyidina Husain lah. Yalah. Buka Sayyidina Husain Baru semua dia makam buka. buka. Oh, Masya Allah. Sebab tu dia sebut dua makam tadi, Sayyidina Husain dengan Sayyidah Zainab. Sebab dua-dua ni adalah cucu Nabi yang Nabi sangat sayang. Tak boleh masuk, tak boleh masuk. Tak apalah, yang ni pun dah Alhamdulillah. Allah rezekikan, Alhamdulillah. Kita tengok daripada luar, insyaAllah. Niatkan agar next time Allah rezeki kita masuk kat dalam pula, insyaAllah. Jazakumullah khair, Ustaz. Jom kita insyaAllah. Tapi Alhamdulillah lah. Mungkin kita kadang-kadang tak terfikir nak doa apa kan. Tapi kita boleh start doa mudah-mudahan Allah izinkan kita, rezekikan kita untuk sentiasa bermusafir di tempat-tempat yang di mana boleh memberi vitamin pada hati kita. Macam mana perjuangan Islam ni dibangkitkan supaya apa? Untuk didik hati kita ni untuk berjuang untuk agama Allah. Ini merupakan masjid Imam Asy-Syafi'i. Dan di sinilah berdekatan dengan makam Imam Syafi'i. Masya Allah, subhanallah, auranya sungguh-sungguh luar biasa dari segi, katalah sebab kita mungkin tahu di sinilah perjuangannya untuk menyebarkan ilmu agama, dan di belakang agak terkejut sikit kita tengok. Minta maaf dia mengganggu. Okey, ni masjid dia cantik, Masya Allah. Ni masjid Imam Syafi'i. Seorang ni pemuda soleh baca Quran, seorang dia je, masya-Allah. Okey, nanti insya-Allah ada rezeki kita cerita-cerita lagi. Memang semua debu-debu tak apa, debu barakah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Saya nak cakap kita doa agar kita diberikan ruang dan juga peluang untuk sentiasa ziarah di tempat-tempat para ulama, ziarah orang-orang soleh, agar kita mendapat kesolehan mereka. Walaupun kita tak ada, tapi insya-Allah tempat itu sendiri Allah berkati, insya-Allah. Saya macam ni. Allah, sakit. أنا عندي عملية ثانية يوم الثلاث. أنا عملت أول امبارح حقن وعلي عملية يوم الثلاث أعملها، بس معيش مصاريف تحاليل. العملية في مصر الجديدة بعيدة عليا، محتاج مواصلات وتحاليل، وأنا أرملة معيش. ربنا يخليك يا رب. السلام عليكم. Tangan ni pun dah. الدعاء 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 Masya-Allah. الدعاء يا رب. Doa tukum. النجاح يا رب.